bagi kau seorang saja. Islam adalah agama utama dalam kebudayaan Melayu yang mempengaruhi amalan harian, adat istiadat dan nilai masyarakat. Selain agama Islam, unsur-unsur kepercayaan tradisional seperti animisme dan pengaruh Hindu-Buddha masih ada dalam beberapa amalan. Kepercayaan ini termasuk pantalaran dan ritual yang sering kali disesuaikan dengan ajaran agama untuk mengekalkan harmoni dan kehidupan masyarakat. Kepercayaan pada nenek moyang juga sangatlah penting dalam budaya ini. Orang Cina mempercayai bahawa roh nenek moyang mereka masih hidup dan perlu dihormati semasa upacara dan perayaan tertentu. Bagi agama Buddha, Taoism dan Confucianism merupakan tiga ajaran yang mempengaruhi budaya Cina. Ajaran ini membawa falsafah yang mendalam dalam kehidupan tentang moral, etika serta hubungan antara manusia dan alam. Hindu adalah agama utama di India yang melibatkan pembacaan berbagai dewa. Praktik dan ritualnya sangat beragam dengan teks suci seperti Bhagavad Gita dan Ramayana sebagai panduan utama. Bagi orang Iban pula, dia merupakan suku Dayak yang berasal dari Kalimantan dan Malaysia. Mereka mempunyai kepercayaan dan istiadat mereka sendiri seperti mereka mempunyai roh leluhur mereka dan sangat menghormatinya. Dan mereka mempunyai tentang perayaan gawai mereka. Bagi roh leluhur mereka, mereka sangat mempercayai dan menghormati untuk menjaga kerohanian dan kesejahteraan mereka emosi mereka. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu mengamalkan kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha. Beberapa elemen kepercayaan tradisional ini masih terselit dalam amalan-amalan kebudayaan seperti kepercayaan kepada roh nenek moyang. Adat istiadat Melayu merangkumi pelbagai upacara dan ritual yang berhubung dengan kehidupan seharian dan acara penting seperti perkahwinan, kelahiran dan kematian. Contoh adat termasuk cara bersanding dalam perkahwinan, majlis perkatan dan doa selamat. Adat istiadat ini menggabungkan elemen tradisional dengan ajaran agama untuk menjaga kesinambungan budaya dan nilai masyarakat. Perayaan Tahun Baru Cina adalah perayaan yang terbesar yang disambut dengan adat istiadat yang mengadakan tarian naga dan memberikan angpau bersampul merah serta menyajikan makanan yang istimewa untuk seisi keluarga. Ada istiadat yang mulia meliputi perayaan pernikahan yang megah. Festival seperti Diwali dan Holi, struktur keluarga patriarkal dengan keluarga besar, ritual keagamaan seperti puja dan variasi dalam makanan berdasarkan agama dan wilayah. Selain itu, mereka juga mempunyai penghormatan roh leluhur yang termasuk seperti penghormatan tertinggi mereka dalam adat mereka. Akhir sekali, pernikahan mereka dikenali sebagai simbol-simbol khusus dalam keluarga yang menyatukan dua keluarga sekaligus. Pada perkahwinan Melayu melibatkan majlis seperti merisik, meminang dan perkahwinan. Setiap majlis ini melambangkan tata susila dan nilai tradisional yang menghormati warga dan kemasyarakatan. Kebaya adalah pakaian tradisional Melayu yang dikenali dengan ciri-ciri yang elegan dan formal. Ia terdiri daripada baju kebaya yang biasa berwarna-warni dan dihiasi dengan sulaman halus. Kain pula dikenali sebagai kain batik atau songket yang dipakai di bahagian bawah. Pakaian ini biasanya dipakai pada majlis-majlis formal dan upacara adat. Cheongsam adalah pakaian tradisional bagi seorang wanita dalam budaya Cina. Pakaian ini menampilkan potongan elegan dan bahan sutra. Bagi lelaki, pakaian tradisional mereka adalah cheongsam. Warna merah sering dikaitkan dengan kebahagiaan
kejayaan dan nasib baik, manakala putih dikaitkan dengan kesedihan dan kebatilan. Pakaian India memiliki sari, iaitu kain panjang untuk wanita, salwar kamis, tunik dan seluar, lehenga choli, iaitu rok panjang dan belas, kurta, tunik untuk lelaki, dan sherwani, pakaian formal untuk lelaki. Bahagian ciri antara ciri-ciri tersebut ialah kain tenun yang dipanggil sebagai kuah punggung. Selain itu, mereka juga mempunyai pakaian seperti baju kemeja dan seluar panjang bagi lelaki dan skirt bagi perempuan. Akhir sekali, untuk menaikkan seri mereka, mereka juga memakai beberapa aksesori seperti ranting-ranting dan manik. Jika memakai pakaian yang mempunyai skirt dan seluar panjang tadi, mereka akan menggunakan penutup kepala sebagai aksesori mereka. Itu sahaja. Pakaian tradisional Melayu untuk lelaki ialah baju Melayu, manakala baju kurung untuk wanita seluruhnya menutup aurat dan sesuai dengan ajaran Islam. Samping dan songket dipakai sebagai pelengkap biasanya untuk majlis formal, manakala kain songket turunan khas digunakan dalam pakaian tradisional. Makanan tradisional Melayu sangat pelbagai dan kaya dengan rempah. Beberapa contoh utama termasuk nasi lemak, iaitu nasi yang dimasak dengan santan, dihidangkan dengan sambal, ikan bilis, kacang, telur rebus dan timun. Makanan tradisional juga dikenali daripada kuih muih, iaitu kuih lapis, kuih koci dan kuih cara. Makanan tradisional bagi budaya Cina ialah masakan Cina mempunyai pelbagai jenis, tetapi antara paling dikenali adalah dumpling, Peking duck, dimsum dan nasi goreng. Prinsip yin dan yang diterapkan dalam penyediaan makanan untuk mencapaikan keseimbangan antara elemen sejuk dan panas dalam tubuh. Makanan tradisi India yang melibatkan penggunaan bumbu dan rempah yang kaya dengan hidangan utama berupa nasi dan roti yang disajikan bersama kari dan dal. Diet vegetarian umum dengan hidangan penutup manis seperti gulab jamun. Setiap wilayah di India memiliki makanan khasnya yang tersendiri. Terdapat beberapa makanan tradisi orang Iban, antaranya manuk pangsop, iaitu ayam yang dimasak dalam bulu dan ditambah beberapa rempah ratus. Selain itu, nasi pangsop juga yang dimasakkan di dalam bulu dan menambahkan bahan penambah mereka seperti ayam ataupun ikan. Akhir sekali, makanan tradisi mereka ialah sagu, iaitu sebagai pencuci mulut mereka yang dikenali sebagai sagu pearl atau sagu puding. Makanan tradisional seperti nasi lemak yang dihidang berbeza dengan nasi yang dimasak dengan santan. Disertai sambal, telur, ikan bilis dan kacang. Dalam kebudayaan Melayu termasuk rangka dan nikah. Ia menekankan pentingnya hubungan kekeluargaan dan kerjasama dalam komuniti. Yang seterusnya ialah kesopanan dan adab. Mengutamakan adab sopan dalam tingkah laku, bahasa dan hubungan sosial. Terakhir adalah hormat dan kerjasama, iaitu menghargai orang tua, hormat kepada orang lain dan kerjasama dalam aktiviti komuniti. Nilai dan budaya serta agama dalam budaya Cina adalah keluarga. Keluarga adalah asas utama dalam budaya Cina dengan konsep filial piety, iaitu kesetiaan kepada ibu bapa menjadi moral yang sangat tinggi dalam budaya ini. Hormat kepada orang tua dan menjaga keharmonian sosial adalah nilai utama yang diasaskan daripada ajaran Konfusianisme. Nilai seperti kerja keras, disiplin dan kesopanan juga sangatlah dihargai dalam kehidupan harian mereka. Nilai-nilai budaya di India meliputi penghargaan terhadap keluarga, kehormatan peribadi, kerja keras dan keharmonian sosial. Kebudayaan Iban mempunyai beberapa nilai yang mereka terapkan, antaranya gotong royong sebagai kerjasama mereka dan termasuk juga adat
istiadat mereka. Selain itu, mereka juga mempunyai hormat kepada kelulur sebagai penghormatan dan pelestarian tradisi mereka melalui ritual, upacara dan gaya. Akhir sekali, mereka mempunyai keberanian dan kehormatan mereka dalam menegakkan sesuatu perkara. Nilai-nilai dalam budaya dan agama seperti adab dalam berkomunikasi. Berkomunikasi dengan hormat, menggunakan bahasa yang lembah lembut, menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain dan nilai penting. Away from her reach, so she ran away in a sleep.